Saya akan menerangkan tentang tajuk kami iaitu cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaian menurut perspektif etika. Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup di dalam sesuatu kawasan dan mempunyai tujuan hidup bermasyarakat. Interaksi berlaku apabila masyarakat bersemuka dan berkomunikasi antara satu sama lain dengan bertujuan menyampaikan sesuatu mesej atau menerima pesanan yang dikongsi bersama. Namun, teknologi dan media sosial yang telah muncul di zaman moden disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika yang telah menyebarkan berita palsu untuk memecah belahkan masyarakat yang hidup aman, dan ini juga akan menyebabkan perpecahan di antara individu, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, cabaran berita palsu dalam masyarakat digital. Dari aspek ekonomi, berita palsu ini dilihat amat aktif ketika COVID-19 sedang melanda negara, ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Sejak tahun 2020, wabak COVID-19 ini merebak secara global termasuk negara kita. Wabak ini memberi banyak kesan negatif kepada negara, ditambah pula dengan kerajaan yang tidak menentu di negara kita yang sering berubah-ubah. Antara cabaran yang harus dihadapi masyarakat ketika dunia dilanda wabak COVID-19 ini ialah isu pembelian atau dikenali sebagai panic buying. Perkara ini bukan sahaja berlaku di negara kita, malah satu dunia. Apabila pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita yang tidak sahih, masyarakat akan merasa cemas dan tidak senang duduk. Perkara ini akan bertambah rumit apabila mereka terus sahaja percaya dan membuat keputusan tanpa mengetahui kesahihan berita itu. Contohnya, berita palsu tentang PKP akan melanda negara, membuatkan masyarakat berpusu-pusu ke pasaraya dan membeli keperluan yang diperlukan, tetapi itu hanya berlaku kepada golongan yang mampu dan mempunyai wang lebihan. Ini secara langsung mempengaruhi golongan B40 yang berpendapatan rendah, sama ada yang berada di bandar atau luar bandar. Mereka tidak mampu berbelanja mengikut kemampuan harian mereka. Berita palsu ini dianggap pandemik baru yang dicipta masyarakat sendiri. Selain itu, dari aspek keselamatan pula, cabarannya lebih besar kerana kebanyakan pelaku atau penyebar berita palsu ini adalah seorang yang mahir dan mempunyai pengetahuan yang luas. Mereka akan menggunakan istilah-istilah yang mengelirukan supaya mangsa mudah percaya dan terpedaya. Cabaran berita palsu ini selalunya berlaku kepada golongan wanita, warga emas atau golongan yang sudah berumur, dan tidak lupa kepada mereka yang buta IT. Berita palsu ini boleh ditafsirkan dengan beberapa nama yang tidak asing dengan masyarakat, iaitu love scam dan black money scam. Jika istilah ini telah sinonim dengan masyarakat setempat, mengapa masih ramai yang menjadi mangsa penipuan ini? Ini yang menjadi persoalan ramai pihak dan menunjukkan betapa profesionalnya mereka. Hari ini saya akan beritahu tentang faktor berita palsu dalam kalangan masyarakat digital. Jika kita lihat, pada zaman kini, berita-berita palsu giat berleluasa dalam kalangan masyarakat. Kita dapat lihat berita palsu ini amat cepat disebarkan di kalangan kita. Oleh itu, terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan adanya berita palsu dalam masyarakat digital pada zaman kini. Antara faktor wujudnya berita palsu dalam kalangan masyarakat ialah tindakan segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang mewujudkan berita palsu untuk menarik orang ramai melawat platform media sosial mereka. Dengan ini, mereka akan mendapat perhatian kerana berita palsu itu disebarkan di seluruh platform-platform media sosial. Lalu mereka juga dapat mengaut keuntungan daripada servis periklanan daripada syarikat-syarikat besar yang ingin mengiklankan produk ataupun servis mereka. Jika kita lihat, pada tahun 2015, perkara ini pernah berlaku di Malaysia. Satu berita palsu tentang kematian seorang pelakon popular tanah air, iaitu Datuk Jalaluddin Hassan. Dia mengatakan bahawasanya beliau telah meninggal. Hal ini tersebar dengan pantas sekali melalui media digital. Oleh itu, media digital merupakan faktor terbesar tersebarnya berita palsu di kalangan masyarakat kita pada zaman kini.
Penyebaran dan pembikinan berita palsu boleh diakses di mana-mana sahaja. Tidak menginginkan ini menunjukkan sikap masyarakat digital yang kurang mempunyai akhlak dan etika dalam menggunakan kemudahan media sosial di dalam kehidupan seharian mereka. Faktor seterusnya yang menyebabkan berita palsu dalam masyarakat kini ialah kurang pengetahuan dalam mengenal pasti berita itu sama ada sahih ataupun palsu. Akibat ini akan berlakunya perkara yang menyebabkan penyebaran berita palsu berlaku dengan cepat dan mudah dipercayai oleh masyarakat kita. Perkara ini lagi mudah dipercayai oleh golongan yang lebih berusia kerana mereka mudah terdedah dengan berita-berita palsu akibat mereka kurang mahir dalam menggunakan teknologi pada zaman kini. Hal ini kerana pada zaman mereka hanya mempunyai radio dan televisyen untuk mendapatkan maklumat dan perkembangan-perkembangan semasa. Dengan penyebaran berita di internet, mereka akan mudah percaya kesahihan sesuatu berita tanpa mengkaji terlebih dahulu tentang sumber berita itu. Sekiranya masyarakat peka dalam mengenal pasti sumber kesahihan sesuatu berita, nescaya penyebaran berita palsu ini tidak akan meleluasa seperti masa kini. Contoh terbesar yang kita dapat lihat ialah mengenai pandemik COVID-19 yang sangat hangat diperkatakan di seluruh pelosok dunia. Dan perkara ini sangat mendorong segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab untuk membuat satu berita palsu tentang perkara ini. Satu kejadian yang telah meragut nyawa seorang penduduk di Amerika Syarikat, mangsa telah memakan sejenis bahan kimia yang digunakan untuk membersih rangka ikan. Mangsa beranggapan bahawa bahan kimia tersebut mampu menolongnya mengubati dan melawan COVID-19. Dia dipercayai membuat sedemikian setelah membaca satu berita di laman sosial. Ini amat membahayakan masyarakat pada zaman kini serta boleh menjejaskan imej sesuatu negara. Faktor terakhir yang menyebabkan wujudnya berita palsu dalam kalangan masyarakat digital ialah kemudahan teknologi yang luas. Hal ini kita dapat lihat melalui sekeliling kita. Teknologi moden terlalu mudah untuk didapatkan pada zaman kini dan ianya mampu dimiliki oleh seluruh peringkat masyarakat, tidak mengira pangkat dan umur. Pendedahan teknologi kepada semua masyarakat boleh menyebabkan disalahguna oleh sesetengah individu. Mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini mengambil peluang untuk mereka berita-berita palsu. Tujuan mereka untuk membuat perkara ini tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar hiburan bagi mereka. Golongan ini tidak memandang serius terhadap bahayanya berita palsu. Hal ini menyebabkan sesetengah golongan mempercayai dengan berita palsu yang disebarkan oleh mereka. Dan mereka tidak mengetahui bahawasanya menyebarkan berita palsu boleh dikenakan hukuman penjara dan juga denda. Hal ini amat perlu diambil beratkan supaya masyarakat pada zaman akan datang tidak terlibat lagi dengan penyebaran dan penciptaan berita palsu yang boleh membahayakan masyarakat kita pada masa akan datang. Kesan berita palsu ke atas masyarakat digital. Okey, hampir setiap hari kita menerima banyak maklumat berita palsu. Bagaimanapun, kebenaran dan kesahihan berita tersebut tidak dapat dipastikan. Penyebaran berita dan maklumat palsu oleh pengguna kepada masyarakat mendatangkan pelbagai kesan negatif. Antara lain, ia mempengaruhi cara seseorang berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik. Ini kerana media massa telah membawa masyarakat sedikit sebanyak ke dalam satu landscape budaya baharu. Budaya yang mula menentukan pemikiran dan tingkah laku sosial mereka. Oleh itu, jika maklumat palsu yang negatif perlahan-lahan akan menjejaskan minda orang, pelbagai tingkah laku negatif seorang akhirnya akan muncul untuk menyelesaikan konflik seperti fitnah dan pergaduhan. Kami mendapati bahawa kebanyakan ibu bapa dan orang dewasa yang lebih tua sering mempercayai berita yang tidak benar dan bertindak sewenang-wenangnya, seperti berkongsi dengan orang lain berita yang tidak benar melalui media massa. Contohnya, mereka banyak menggunakan Facebook atau WhatsApp. Seterusnya, penyebaran berita palsu akan menjejaskan minda masyarakat secara negatif sehingga memudahkan orang ramai panik dan menyalahkan golongan tertentu berdasarkan andaian mereka. Ini boleh membawa kepada
panggilan nama, kebencian, hasutan atau pengguna kekerasan terhadap mana-mana kumpulan yang dianggap sebagai pembawa wabak seperti tuduhan orang Cina kepada kumpulan tabligh, pendatang dan pelarian. Keadaan ini boleh membawa kepada keretakan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Akibatnya akan berlaku rusuhan antara kaum yang boleh merosakkan harta awam dan diri kita sendiri. Sebelum kita sedar, tidak akan menyebarkan berita palsu dan bertindak ke atasnya boleh membawa penindasan sosial. Tambahan pula, kesan berita palsu boleh menyebabkan seseorang itu tertekan dan pasrah. Ini akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dijangka, seperti membunuh diri. Sebagai contoh, seorang warga Mas yang tertekan ditemui mati di rumah kerana disyaki membunuh diri selepas disahkan positif COVID-19 2 kali. Bangsa juga dikatakan telah membayar sejumlah wang yang terlalu tinggi untuk rawatan COVID-19 di hospital swasta dan sering mengadu kepada isterinya bahawa lebih baik mati daripada menderita. Di sini, kita dapat melihat bahawa kesannya adalah panik, melakukan sesuatu di luar kawalan tanpa berfikirnya. Penyebaran berita palsu boleh menggugatkan keselamatan negara dan kuasa ekonomi. Media massa juga memainkan peranan untuk menjadikan masyarakat lebih responsif terhadap keadaan sekeliling dan mengeratkan hubungan antara individu. Namun masyarakat haruslah lebih berhati-hati kerana berita palsu yang direka untuk menarik perhatian akan menjadi hotspot sosial. Keadaan ini amat membimbangkan kerana terdapat berita yang bertujuan menimbulkan kebencian dan provokasi dalam masyarakat berbilang kaum di negara kita. Keadaan ini amat membahaya kerana Malaysia boleh musnah dan tidak lagi dihormati di mata dunia. Akibatnya, rakyat akan menderita. Forum Ekonomi Dunia menyenaraikan penyebaran maklumat salah dan berita pelbagai salah satu risiko global utama. Ini kerana apabila media massa disalahgunakan untuk menyebarkan banyak maklumat dan berita tidak benar, ia akan mendedahkan sesebuah negara kepada ancaman negara asing yang lebih berkuasa yang mengetahui kelemahan sebuah negara dan akan mengeksploitasikan negara tersebut. Oleh itu, nilai-nilai moral perlu diterapkan dalam diri setiap orang untuk menjadi warga negara patriotik. Jika tidak, kestabilan dan keharmonian agama akan tercampak. Kerana jika gagal, nilai perpaduan negara tidak langsung akan terjalar. Masalah penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat digital merupakan permasalahan yang besar. Hal ini kerana ia melibatkan seluruh masyarakat dan juga boleh memberikan impak yang besar kepada sesebuah negara. Dalam mengatasi masalah penyebaran berita palsu ini, terdapat beberapa penyelesaian yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah penyebaran berita palsu. Penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah penyebaran berita palsu di dalam kalangan masyarakat digital ialah kerajaan boleh menyediakan sebuah platform untuk orang ramai menyemak akan kebenaran sesuatu berita yang diterima ataupun yang disebarkan. Hal ini untuk membantu masyarakat dalam kekeliruan sesebuah berita yang diterima akan kesahihannya. Ini dapat dilakukan seperti kerajaan boleh menyediakan sebuah laman sesawang untuk orang ramai bagi menyemak berita yang diterima dan mengetahui akan kesahihan sesebuah berita tersebut. Ini juga boleh menjadi pada pendorong untuk memupuk sifat menyimak dahulu sesebuah berita sebelum disebarkan kepada orang ramai. Seterusnya, penyelesaian yang boleh diambil oleh pihak kerajaan ialah dengan menetapkan undang-undang bagi mengenakan hukuman kepada pesalah dalam menyebarkan berita palsu. Antara hukuman yang boleh dikenakan ialah dengan mengenakan denda berbayar sebanyak RM50,000 ataupun penjara kurang daripada 1 tahun ataupun boleh dikenakan kedua-duanya sekali. Dengan hukuman yang diberikan ini,
dapat mengurangkan masalah penyebaran berita palsu kerana ia boleh menjadi sebagai satu amaran kepada segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan berita palsu, dan ia juga boleh menjadi satu pengajaran kepada masyarakat untuk supaya lebih berhati-hati dalam mengkongsikan apa-apa berita yang tidak tahu akan kepastiannya. Dalam membincangkan penyelesaian masalah bagi mengatasi penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat digital, ianya tidaklah terhad kepada pihak kerajaan saja. Masyarakat juga boleh mengambil inisiatif dalam mengurangkan penularan berita palsu. Hal ini dapat dilakukan dengan masyarakat memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan, seperti melaporkan apa-apa berita palsu yang diterima kepada pihak yang bertanggungjawab, seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Dengan itu, pihak berkuasa dapat mengambil tindakan awal dengan menyekat penularan berita palsu supaya tidak tersebar dengan lebih meluas kepada orang ramai. Ini menunjukkan bahawa kerjasama masyarakat amatlah perlu kerana media sosial merupakan satu platform dunia digital yang sangat luas dan memerlukan pemantauan yang lebih meluas, tidak hanya kepada pihak kerajaan saja. Jadi, kesimpulan bagi cabaran berita palsu dalam masyarakat digital dan penyelesaian menurut perspektif etika ialah berita palsu merupakan satu cabaran yang sangat besar terhadap masyarakat digital, terutama terhadap masyarakat digital yang sewenang-wenangnya mempercayai berita palsu dan bertindak menyebarkannya tanpa usul periksa. Selain itu, kegairahan melihat jumlah perkongsian yang banyak juga boleh menjadi penyebab kepada seseorang yang tidak beretika untuk lebih cenderung berkongsi dan menyebarkan berita palsu terhadap masyarakat digital tanpa memikirkan kesan mahupun impak berita palsu tersebut. Seterusnya, impak berita palsu bukanlah memberi impak yang positif, sebaliknya ia akan memberi impak yang negatif terhadap masyarakat digital. Berita palsu boleh menyumbang kepada fitnah mahupun penyebaran perkara yang tidak benar terhadap pengguna media sosial yang lain. Hal ini boleh menyebabkan berlaku perbalahan serta meruntuhkan